Oke, selamat malam semua. So, hari Minggu ini kita ada kelas. So, video ini cikgu buat untuk dua kelas kita. Satu yang minggu lalu dan satu yang minggu ini. Minggu lalu 30 sampai 3 September. 30 Ogos hingga 3 September. Dan yang minggu ini 6 September sampailah 10 September ya. So, bersama dengan video nanti cikgu post di Google Classroom dan ada link kehadiran. So lepas kamu tengok video ini dan ada tugasan yang akan diberikan ya untuk kamu buat, kamu boleh isi link kehadiran tuh. Dan cikgu mau kasih tahu lagi, minggu ini adalah minggu last sebelum kita bercuti. Maksudnya cuti kita adalah 11 hari bulan sampailah 19 hari bulan baru kita kembali ber-PDPR. Okey. So minggu lalu kita sudah habis untuk bab 6. Bukan bab 6, bab 5. Okey, bab 5. Bab 5 kita sudah habis, iaitu teori dalam graf, yang teori graf tu. So minggu ini kita akan masuk bab baru. Kita lompat pergi bab 10, matematik pengguna pengurusan kewangan. So sebenarnya untuk topik ini dia mudah saja sebab banyak kepada fakta saja dan bukan kepada pengiraan dan menggunakan formula. So lebih kepada menghafal dan logic thinking lah. Sebenarnya kalau kamu tahu dia punya tunjang dia, isi dia, kamu boleh hurai ikut ayat kamu sendiri. Senang saja. Okey, tanpa buang masa kita teruskan. So topik kita hari ini, topik kita adalah bab 10, matematik pengguna pengurusan kewangan. So objektif kita ada sebenarnya kita kena habiskan bab 10 hari ini, minggu inilah. Minggu ini kita kena habis bab 10, iaitu 10.1 dan 10.2 lah. Okey, 10.1 objektifnya ialah pertama mengenali dan menguraikan proses pengurusan wang yang efektif dan berkesan. So proses pengurusan kewangan ni dia ada 5 proses. So proses yang pertama ialah melalui menetapkan matlamat kewangan. Kedua, dia menilai kedudukan kewangan. Kalau kita sendiri, kalau contohlah kita mau menguruskan kewangan kita kena melalui proses-proses ini. Contoh pertama, kita mesti menetapkan matlamat kewangan kita sendiri. Kedua, mesti menilai kedudukan kewangan kita. Dan ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Dan seterusnya melaksanakan pelan kewangan tersebut dan mengkaji semula dan menyemak kemajuan. So, seterusnya kita akan masuk menetapkan matlamat kewangan. So menetap yang pertama, proses yang pertama ni dia ada dua jenis matlamat kewangan. Matlamat kewangan jangka pendek dan matlamat kewangan jangka panjang. So matlamat kewangan jangka pendek uraiannya ialah dia mestilah kurang daripada 1 tahun. Dia mesti kurang daripada 1 tahun untuk capai matlamat tu. Dan dia mestilah tidak melibatkan jumlah amount yang besar. Contohnya seperti pembelian komputer riba, telefon bimbit dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya kita boleh masuk matlamat kewangan jangka panjang. Dia mestilah melebihi 5 tahun dan melibatkan jumlah amount besar. Contohnya seperti simpanan pendidikan, simpanan persaraan dan sebagainya lah. Okey. Sebenarnya simple saja. Ini matlamat perbezaan antara matlamat kewangan jangka pendek dan matlamat kewangan jangka panjang sebenarnya perlu pembacaan saja. So seterusnya kita akan masuk ini. Maksudnya untuk penetapan matlamat kita mestilah mengambil kira cara ini, iaitu SMART, S-M-A-R-T. S ini merujuk kepada spesifik ataupun khusus. M ni measurable ataupun boleh dikira. Dikiralah. Achievable ni maksudnya boleh dicapai ataupun tidak. Realistik ni mestilah realistik lah kita punya matlamat tu, dan dia mestilah timely ataupun mesti ada tempo masa. Soalan-soalan yang kamu nampak di bawah ni adalah cara kita mendapat kita punya jawapan. Contohnya kalau kita mau menentukan matlamat, dia mesti khusus. So apa yang sebenarnya yang kita mau lakukan? What do you want to do? Apa yang sebenarnya yang kamu lakukan? Contohnya kamu simpan duit. Contohnya kamu simpan duit. Contoh mau simpan duit. Itu kita punya matlamat, mau simpan duit. Untuk
Contohnya untuk beli kereta, contohnya. Jadi how will you know when you reach it? Maksudnya mestilah kau tahu untuk membeli kereta tuh mestilah kau tahu nilai dia berapa kan. Contoh kereta kita mau beli Honda 300K, Honda Civic ataupun Honda BRV, HRV kan. Harga pun mau 300K. Contohnya. So dia punya measurable, maksudnya terkira, boleh dikira ataupun boleh dinilai, boleh dinilai. So mungkin kita punya nilai yang diperlukan, perbelanjaan yang diperlukan adalah sebanyak 300K contoh. So adakah 300K itu boleh dicapai atau tidak? Is it in your power to accomplish it? Contohnya, adakah itu kemampuan Anda untuk mencapai nilai itu? Contohnya kau bekerja, contohlah Cigu sendirilah bekerja sebagai seorang guru, begitu. Jadi melalui gaji Cigu, adakah mampu untuk capai 300K itu? Oke, lebih kurang begitulah. So realistik, dia sebenarnya real lah. Kereta tuh memang real, kan? Maksudnya, adakah yang kita SME nih khusus untuk membeli kereta dan dia mesti 300K dan dicapai, boleh dicapai? Adakah real benda tuh? Of course lah real kan. Kita real boleh dicapai kan. Kan contoh kerja Cigu sebagai seorang guru, contoh Cigu mau save setiap bulan berapa untuk mencapai 300K satu bulan kan. Seorang-orangnya 900 dalam satu bulan atau 1000 lebih lah kan. 1000 lebih, 1815 kan. Jadi dalam tempo berapa tahun? Contoh 9 tahun kan. Contoh 9 tahun. Lebih kurang begitulah. Nanti kamu akan tengok contoh sebenarnya ada dalam buku teks. Untuk kita jawab lah. Menggunakan SMART ataupun ini SMART ini diambil kira. So, inilah keperluan konsep SMART dan penetapan matlamat keuangan tersebut. Pertama, matlamat keuangan itu mestilah ditentukan mengikut keutamaan dan spesifik. Dia mesti khusus dan mengikut keutamaan konsep dia. Contohnya memberi keutamaan kepada perbelanjaan, kepada keperluan, daripada kehendak. Maksudnya apa? Contohnya kau mau bilik kau mau cantik, padahal kau lagi perlu untuk beli makanan kan. Sebenarnya keinginan kau saja untuk mau bilik kau cantik, ataupun kau mau beli telepon, contohnya telepon. Sebenarnya kau ada sudah telepon sedia, tapi kau mau beli iPhone. Contohnya kau sekarang kau pakai Android, kau mau beli iPhone, padahal kau punya duit itu belum cukup lagi mau beli makan. Itu maksudnya mengutamakan keperluan daripada kehendak kita lah. Yang ketiga, dia mestilah menentukan jumlah peratusan simpanan bulanan bagi mencapai matlamat keuangan berdasarkan tempo masa dan cara perencanaan. Contohnya, kita mau simpan 300K dalam masa 9 tahun. Dalam masa 9 tahun, of course lah setiap bulanan kita mesti bahagi. Kita punya gaji. Contoh gaji mungkin dalam 3.000 lebih. 1.000 lebih itu kau simpan lah sebab kau masih bujang contohnya. Gitu Oke, seterusnya kita masuk menilai kedudukan keuangan. Ini tadi menetapkan matlamat keuangan, lepas itu menilai kedudukan keuangan ialah proses yang kedua. Proses yang kedua, aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan keuangan. Contohnya, kita punya kedudukan keuangan terbagi kepada 3. Cara kita ukur kita punya kedudukan keuangan ini stabil ataupun tidak stabil, begitulah. So, kita ada liability, kita ada belanja dan aset lah, 3 benda ni. So, apa itu liability? Liability ini adalah hutang kepada pihak luar. Hutang kita lah. Contohnya pinjaman bank, hutang kad kredit. Contohnya kalau kamu sudah sampai di juga nanti kamu akan pinjam dana pendidikan PTPTN, loan untuk pendidikan. Itu liability lah. Liability, hutang kita. So, apa pula belanja? Belanja ni lebih kepada kita punya kehidupan harian lah. Belanja bayaran yang perlu dibuat. Contoh mau beli barang dapur kan. Beli barang dapur, makanan. Apalagi sewa rumah. Kita punya bil elektrik, air. Itu semua belanja. So, aset pula ialah kita punya harta lah.
harta yang dimiliki. Contohnya kita ada uang tunai dalam bank berapa, kita ada simpanan kan, kita ada pelaburan, saham syarikat, amanah saham. Sekarang famous lagi semua pelaburan macam kamu sekarang 16 tahun, sekarang yang umur 17 dengan 16 pun sudah melabur sudah. Contohnya kamu boleh melabur dalam Rais, Wahid. Ada banyak lagi pelaburan yang bagus-bagus sebenarnya untuk melatih kamu menyimpan duit. Itu semua bagus tuh, aset kamu nanti bila kamu sudah bekerja sudah. Maksudnya kamu akan cari duit lah kan. Paling bagus juga saja kamu ambil ASB financing kalau kamu sudah kerja nanti. Kamu tahu apa itu ASB financing, kamu boleh cari-cari dalam Google. Oke, seterusnya lepas kita menjalani proses yang kedua, kita mestilah mewujudkan pelan keuangan. Ini proses yang ketiga. So, untuk mewujudkan pelan keuangan ini, kamu mesti tahu pelan keuangan ini boleh terbagi kepada dua. Pertama, dia daripada sumber pendapatan kita, dan kedua dia mestilah daripada sumber perbelanjaan kita. Dua benda ini sangat penting untuk kita wujudkan pelan keuangan. So, apa itu sumber pendapatan? Sumber pendapatan ini dia terbagi kepada dua juga, yaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif lah. So, pendapatan aktif nih lebih kepada gaji, allowance, commission. Contoh yang kita bekerja dan kita dapat gaji. Contohnya kita jual burger. Setiap hari kita jual burger. Setiap hari kita mungkin dapat dalam contoh 1.000. Kita jual burger setiap hari. Satu hari kita dapat 1.000. Contoh itu pendapatan aktif. Kalau pendapatan pasif, contoh yang 1.000 tadi itu Cigu kasih masuk dalam ASB. Setiap tahun dia bagi dividen. Ataupun Cigu sewakan rumah, sewa yang diterima lah, sewakan rumah. Maksudnya kita tidak bekerja, tapi orang guna benda itu ataupun digunakan dana yang kita pakai itu untuk menjanakan pendapatan lebih. Itu pendapatan pasif dipanggil lah, pendapatan pasif. Biasanya macam kita melabur lah, bukan kita yang pergi, bukan trading bukan trading. Trading tuh kita bekerja, itu pendapatan aktif tuh. Pendapatan pasif nih yang kita biarkan duit itu sendiri berbunga. Gitu lebih kurang kita tidak bekerja. Lepas itu kita masuk lagi sumber perbelanjaan. Sumber perbelanjaan juga ini terbagi kepada dua, yaitu perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap lah. So, perbelanjaan tetap dia mesti dibayar. Mesti dibayar. Kalau perbelanjaan tidak tetap, dia perbelanjaan yang berubah mengikut corak perbelanjaan kita sendirilah. Contohnya kita punya perbelanjaan tidak tetap ialah kita beli barang dapur. Macam bulan ini kita mungkin beli sedikit, so kita contohlah dalam satu rumah tuh kita ada 6 orang. Mungkin kita punya anggaran dalam 1.000 untuk beli barang dapur. Tapi mungkin nanti bulan depan tuh ada orang melawat. Mungkin dia akan stay di rumah kita dalam seminggu. Datanglah family lain, mungkin dalam 6 orang gitu. Jadi 12 orang sudah. So, kena beli lagi perbelanjaan dapur 2 kali ganda. Sudah 2.000 lah. Begitu. Untuk perbelanjaan tetap pula dia yang constant. Contohnya sewa rumah kita setiap bulan mesti ada 200. Setiap kali 1 bulan mesti bayar 200. Dia tidak berubah. Contoh ansuran kereta. Kalau kau ambil kereta mahal-mahal, kenalah 1.000 lebih kau punya 1 bulan. Contohnya. Ambil motor sekarang pun, kalau kau ambil yang 3 tahun pun mungkin 200 lebih. Itu. Dia tidak berubah. Dia mesti dibayar setiap bulan lah. Oke, kamu tengok yang di tepi ini ada pendapatan melebihi perbelanjaan. Bila pendapatan itu melebihi perbelanjaan, itu maksudnya aliran dia adalah aliran tunai positif. Maksudnya pendapatan kita lebih besar daripada kita belanja. Kalau pendapatan kita lebih kurang daripada perbelanjaan kita, maksudnya itu aliran tunai yang negatif. Kita dapat gaji kita tidak cukup untuk belanja. Itu maksudnya aliran tunai negatif. Habis sudah, tidak simpanan langsung kan. Oke. Setelah kita sebelum kita mewujudkan pelan keuangan ini, kita mestilah melalui langkah-langkah ini untuk diambil. Langkah-langkah ini diambil untuk kita mewujudkan pelan keuangan itu. Pertama, kita mestilah menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka panjang dan jangka pendek. Contohnya matlamat kita itu jangka panjang, kita mestilah bagi tahu menentukan tujuan kita. Gitu. Oke, kedua, dia mestilah membuat anggaran awal untuk mencapai setiap target itu. Lepas itu, mestilah mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat keuangan lah.
Dan seterusnya menganalisis tabiat perbelanjaan kita. Adakah kita jenis yang boros, adakah yang nampak ambil saja. Gitulah, kita mesti analisis tabiat perbelanjaan kita, mampukah tidak kita simpan bulan-bulan, kan? Lepas itu kita mestilah menetapkan tempo masa untuk capai setiap matlamat keuangan kita. Mestilah kita tahu masa itu berapa masa. Contohnya mau simpan duit 300k dalam masa 9 tahun. Kita tetapkanlah tempo 9 tahun. Lepas itu kita menentukan strategi pendapatan bagi membantu mencapai matlamat keuangan lah. Oke, strategi dia. So, setelah kita wujudkan pelan keuangan, kita mestilah laksanakan pelan keuangan kita. Oke. Cara untuk laksanakan pelan keuangan, kita mestilah pertama mengikuti perancangan peringkat awal kita. Kita sudah membuat perancangan, kita ikut ya untuk peringkat awal. Lepas itu baru kita buat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dan perbelanjaan sebenar. Yang kita sudah rancang tuh perbelanjaan bulanan kita itu, kita bandingkan dengan yang perbelanjaan yang kita buat sebenar. Kadang-kadang nih contohnya dalam satu bulan tuh kok anggar-anggar gaji kok dalam, contohlah gaji kita ada dalam 3.000, begitu 3.000. Dalam sebulan mungkin kita akan pakai 500 contoh. Tapi bila kita sudah menjalani sebulan tuh lebih pula 1.500 pula kita pakai. Untuk contoh, ialah ikut kemauan. Kau pergi belanja-belanja kan, beli macam-macam. Sampailah terlebih sudah. Gitulah, kita mesti buat perbandingan. Bila kita buat perbandingan tuh, kita mestilah mengutamakan pembayaran pembelanjaan tetap. Utama dulu kita punya pembelanjaan tetap tuh. Maksudnya yang wajib dibayar lah. Jadi jangan sampai perbelanjaan sebenar kita itu melebihi daripada perbelanjaan bulanan kita yang kita sudah rancang. Gitu. Ini time kita laksanakan pelan keuangan. So, setelah itu kita utamakan pembelanjaan tetap yang kita sudah wajib bayar. Contoh kita punya sewa rumah, sewa kereta, angsuran bulanan kereta. Lepas itu kita mestilah memastikan aliran tunai bulanan sentiasa positif. Maksudnya pendapatan kita mestilah lebih besar daripada perbelanjaan kita lah. Oke. Jadi kalau dia aliran tunai yang negatif, kita mestilah ubah. Kalau dia aliran tunai itu adalah negatif, kita mesti mengubah corak perbelanjaan kita. Lepas itu berputar balik lagi mengikuti perancangan peringkat awal. Oke? Dan seterusnya kita mengkaji semula dan menyemak kemajuan kita lah. Pelan keuangan ini di pihak huraian. Pelan keuangan mesti dikaji dari semasa ke semasa berdasarkan keadaan semasa. Kalau contoh lain keadaan lain kita. Contohnya kita punya time dulu kita punya kegawatan ekonomi belum ada PKP lagi. So kita kajilah pelan keuangan kita. Tapi bila pelan keuangan yang dulu kita pakai itu bila sampai time PKP tidak boleh pakai sudah, sebab PKP terkurung sudah kan. So karena kaji balik. Itu maksudnya kaji semula. So pertama yang seterusnya kita mestilah memastikan aliran tunai sentiasa positif, jangan negatif. Tujuannya apa? Membantu mencapai matlamat keuangan. So kalau kita mengubah matlamat keuangan, apabila perlu matlamat tidak realistik, maksudnya matlamat kita tuh tidak realistik, kita perlulah ubah matlamat keuangan kita. Contohnya time PKP ini kita mau kita mau simpan duit kan. Contohnya sebelum PKP kita ada 3.000. Bila PKP tidak sampai pun 3.000. Contoh 2.000 saja. Jadi tidak realistik lah kalau mau simpan 1.000 lebih dalam sebulan. Kok kasih kurang lah. Ikut pendapatan bulanan kita. Kalau ya ikut keadaan lah. Oke. Contohnya begitu. So habislah untuk 10.1. Ini untuk 10.1. Kita punya objektif awal-awal tadi. Mengenal dan menguraikan. Pengurusan keuangan. So kita akan tengok buku teks. So ini buku teks. So 10.1 ini sudah cikgu terangkan tadi pengurusan perancangan dan pengurusan keuangan nih. Itu sudah tunjukkan. Oke, terdapat 5 langkah dalam proses pengurusan keuangan, yaitu yang ini semua tadi mengaji semula, menetapkan matlamat keuangan. Oke, itu urutan dia. Pertama sampai 5.
So ini huraian dia. Contohnya tadi, seorang individu yang hendak menyimpan 15.000 dalam bank bagi tempoh masa 3 tahun sebelum dia kawin. Nah, so ini adalah matlamat jangka pendek. Pendek kah panjang? Sebab dia mestilah lebih daripada mestilah kurang daripada 1 tahun kalau dia pendek. Kalau dia lebih daripada 1 tahun, itu sudah masuk jangka panjang. Oke. So, matlamat keuangan jangka pendek merupakan suatu matlamat keuangan yang hendak dicapai kurang daripada 1 tahun. Sudah tadi sigo jangka panjang lebar kan? Nah, ini sudah matlamat jangka panjang, dia mestilah masa lebih daripada 5 tahun. Nah, mesti lebih daripada 5 tahun. Selalunya jangka panjang, jangka pendek, itu begitulah. Oke. Seterusnya kita ada ini boleh baca sendiri, boleh, tidak masalah. So, matlamat ini semua ada dalam buku teks cuma dia terjadi slide sudah. Karena susun lagi cantik begini. Sebenarnya ini semua ada dalam buku teks. Karena kasih pecah aja ini. Oke. Tempo masa untuk mencapai suatu matlamat keuangan bergantung pada jumlah peratusan simpanan bulanan seorang daripada pendapatan. Namun keadaan ini bergantung pada cara seorang itu merancang lah. Oke. So, matlamat keuangan jangka panjang. Ini kamu boleh tengok sendiri. Dibuat ialah menetapkan keuangan perkara penting. Semasa menentukan matlamat keuangan, seorang haruslah memberikan keutamaan kepada keperluan daripada kehendak. Time kita menetapkan matlamat. Oke. Contohnya keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian perlu diutamakan. So, ini semua boleh baca sendiri, tidak masalah. Sebenarnya ada dalam buku teks kamu. Uraian saya ini. Oke. Seterusnya kita masuk matlamat SMART. Ini pun juga sudah panjang lebar cakap tadi. Konsep dia yang perlu diambil kira time kita menetapkan matlamat keuangan kita lah. So, ada 5 SMART. S itu khusus, M itu boleh diukur, E itu boleh dicapai, R mestilah bersifat realistik, dan T ada tempo masa. Oke. Contohnya kita ada situasi ini. Macam mana kita mau menggunakan pendekatan SMART. Encik Yusuf akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempo 6 bulan. So, sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak 1.500. So, Encik Yusuf perlu menyimpan 250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak 2.500 sebulan untuk mencapai matlamat keuangan dia lah. Adakah matlamat keuangan Encik Yusuf memenuhi pendekatan SMART? Kita kajilah. Pertama, kita tengok spesifik ataupun S khusus. Spesifik. Matlamat Encik Yusuf, matlamat Encik Yusuf adalah untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusuf bukan sekadar ingin pergi bercuti, tapi beliau menetapkan lokasi yang spesifik, khusus. Dia mau bercuti di mana? Khusus lah kan? Lepas itu kita masuk, boleh diukur atau tidak? Matlamat khusus Encik Yusuf boleh dihitung karena beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut hari keluarga. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusuf bukan sekadar memerlukan wang, tetapi beliau mengetahui jumlah wang yang diperlukan untuk menyambut hari keluarga tersebut. So, boleh diukur. Ada nilai dia lah. Kalau tidak nilai, susah lah kan? So, adakah itu boleh dicapai matlamat tu? Matlamat keuangan Encik Yusuf boleh dicapai dengan menyimpan 251 bulan daripada jumlah pendapatan bulanan beliau sebanyak 2.500. Maksudnya, dia masih ada simpanan lebih yang lain untuk beli makanan-makanan. Cuma 250 dia simpan 1 bulan. Kalau dia simpan 251 bulan dalam tempo 6 bulan, sebab 6 bulan kan dia mau pergi bercuti, dia sudah ada 1.500. Pas yang dia mau kos yang perlu 1.500 tadi. Oke. So, adakah dia bersifat realistik? Matlamat keuangan Encik Yusuf yang hendak menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik karena beliau akan menyimpan 250 sebulan untuk mencapai tujuan tersebutlah. Oke, adakah tempo masa? Matlamat keuangan Encik Yusuf mempunyai tempo masa yaitu 6 bulan. Oleh itu, si Encik Yusuf ni mengamalkan matlamat keuangan berpandukan konsep SMART. Contohnya beginilah. So, kita mau menilai kedudukan keuangan. Ini pun sama sudah. Cikgu sudah kasih tengok juga tadi. Dia asset liability ada 3 kan. Asset, liability, belanja, ada 3 jenis kan. So, kena bagi tahu lah. So, kita punya kedudukan keuangan di mana, kita kena tahu lah. Okay.
Menilai kedudukan keuangan membantu Anda mengukur prestasi dalam usaha, mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang lah. Oke. Mewujudkan pelan keuangan. Ini yang ketiga, proses ketiga, mewujudkan pelan keuangan. Terdapat dua komponen penting, yaitu sumber pendapatan dan perbelanjaan. Dua benda nih sangat penting kan untuk kita wujudkan pelan keuangan. So, itu semua cikgu sudah cakap tadi. Pendapatan pasif dan pendapatan aktif, apa itu? Cikgu sudah bagi tahu. Oke. Terusnya, mewujudkan pelan keuangannya ini, perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tidak tetap, ini pun sudah diberitahu apa beza ada dua benda ni kan. Oke. Mewujudkan pelan keuangan, aliran tunai positif dan aliran tunai yang negatif. Kena tahu kalau pendapatan itu kurang daripada perbelanjaan, maksudnya aliran tunai yang negatif. Kalau yang positif tuh maksudnya kita punya pendapatan mesti besar daripada perbelanjaan kita lah. Oke. Oke, ini tadi 1 sampai 6 kita punya sebelum kita wujudkan kepelan keuangan, kita mesti mengikuti langkah-langkah ini lah. Oke, ini pun sudah cikgu huraikan. Oke. Kamu boleh tengok sendiri. Ini contoh dia lah. Umur 25 dia berkahwin, dia perlu 15.000. Jadi memiliki kereta, dia rumah sendiri, memiliki kereta sendiri 80.000 dia perlu. Kalau rumah sendiri 150.000, melancong 50.000, besaran 1 juta. So setiap bulan berapa dia perlu simpan? Itu. Oke, ini strategi yang perlu diambil untuk corak perbelanjaan lah contohnya. Oke, contohnya inilah Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak 3.000. Contoh dia ada pendapatan aktif 3.000. Oke. Nah, saya juga punya komen. Inilah pensel kan, kita pakai pensel. Oke, dia perlu sebanyak 3.000. So, pendapatan pasif pula sebanyak 1.000 dalam 1 bulan. Oke. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1.350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 651 bulan. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derek. Jelaskan jawaban Anda. Aliran tunai. Sudah kita mau kira lah berapa dia ada sampai akhir selepas sudah dia pakai semua. Adakah aliran tunai dia itu negatif ataupun positif? Jelaskan aliran tunai Encik Derek yang kedua. Jelaskan aliran tunai Encik Derek ini. Jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. So jawabannya kamu boleh lihat di sinilah. Jumlah pendapatan dia ada RM 3.000 campur dengan 1.000 dia yang pasif. Terus kena tolak dengan dia punya perbelanjaan yang tetap 1.350. Lepas itu perbelanjaan tidak tetap 650. So dia dapatlah RM 2.000. Kalau negatif dia punya nilai di sini, itu aliran tunai yang negatif lah. Ini aliran tunai yang positif, dia masih ada 2.000 lagi lebih daripada dia punya pendapatan lah. Itulah dia punya penjelasan. Aliran tunai positif sebanyak RM 2.000 adalah baik karena Encik Derek mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. Oke, ini dia punya penerangan lah. Kamu boleh terangkan ikut kamu punya ayat sendiri. Apa yang kamu faham lah. Sebenarnya tidak masalah. Yang penting kamu terangkan dia mesti tunai positif, ada baik. Itulah. Kalau negatif bagilah beritahu lah tidak negatif, tidak baik kan. So kena bagi tahu apa langkah untuk kalau dia negatif apa perlu buat. Of course lah kau kena bagi tahu. Macam sini menyebabkan beliau menggunakan kemudahan. Ini yang negatif, yang B ni. Kalau dia punya apa tadi soalannya? Kalau dia punya pendapatan pasif tu tidak wujud, dia tiada pendapatan pasif yang 1.000 ni. Apa jadi? 3.000 tolak 3.200 sebab 1.350 tambah 650 dia ada 3.200. Oke. Bukan 3.200 nih. Sejumlah perbelanjaan apa tadi soalan? Oke. Nih. Jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud dan jumlah pembelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Dia meningkat sebanyak 60%. Kalau dia meningkat sebanyak 60%, berapa tuh? Macam mana mengkira tuh? 3.200. Oke. Kalau 1350
tambah dengan 650, kau akan dapat lebih kurang 90 dalam 2000. So maksud dia 60% kenaikan macam mana? 60% daripada 60/100 kenaikan darab dengan dia punya nilai lah 2000. Kau akan dapat 60 bagi 100 darab 2000, 1200. Kau akan dapat sama dengan 1200. Ini kau punya kenaikan, belum lagi jumlah keseluruhan, itulah 2000 tambah dengan 1200. Kau akan dapat 3200. Inilah kau punya total perbelanjaan kau selepas kenaikan 60%. Kenaikan 60%. Itulah 3200 di sini. Oke. Itu kalau kenaikan 60% dia punya perbelanjaan. So itulah kau punya pendapatan 3000. Tolak dengan 3200, of course negatif, tapi jangan kamu tolak letak negatif sini ya. Kamu biarkan RM 200, lepas itu dalam kurungan aliran tunai yang negatif. Oke. Kalau duit jangan kamu kasih negatif. Oke. Kamu bagi tahu sih di sini aliran tunai dia negatif. Oke. RM 200 tapi aliran yang negatif. So aliran tunai negatif akan membebankan Encik Derek. Apa akan jadi? Dia bilang kan. Soalan dia tanya, jelaskan aliran tunai. Jelaskan aliran tunai. Soalan tunai dia negatif dan akan membebankan Encik Derek dan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit. Kad kredit ni lebih kepada hutang, hutang bagi mengatasi masalah keuangan. Sebab 200 tu dia tiada kalau emergency mau pakai duit, mana lagi dia mau pakai 200 tu yang kurang negatif nih. Jadi macam mana dia mau bayar nih 200? Of course lah pakai hutang untuk bayar 200 tu kan. Contohnya begitu. Oke, seterusnya contoh ketiga nih. Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak 3.500. Beliau juga mengajarkan tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak 1.000. Oke. Dia ajar tuition ini tuition dan memperoleh pendapatan tambahan lah, ini 1.000. So ini pendapatan dia yang biasa untuk dia kerja sebagai guru, lepas itu dia kerja lagi untuk ajar tuition. Pendapatan tambahan Cik Janani. Yang 1.000 ni bukan pasif Yang ni dia kerja, itulah dia dapat aktif nih, aktif. So yang menyewakan rumah nih, inilah dia punya pendapatan pasif. So dia ada 3 pendapatan. So. Terus dia belanja berapa? Belanja 1.200. Yang tidak tetap 600 satu bulan. Itulah 3.500 tambah 1.000 tambah 850. Tolak lagi 1.200, tolak lagi 600. So dia dapatlah lebihan dia punya gaji itu, dia ada 3.550 lagi. So ini aliran tunai yang positif. Aliran tunai positif sebanyak 3.550 adalah baik karena Cik Janani boleh menyimpan uang tersebut di bank dan menikmati faedah. Faedah ni maksud dia keuntungan dia di bank. Faedah ni merupakan pendapatan pasif bagi Cik Janani. Melaksanakan pelan keuangan. Tadi kita sudah masuk mewujudkan, sekarang kita mau melaksanakan. Ini boleh baca sendiri, meskipun sudah cakap panjang lebar benda nih. Contohnya perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama. Contoh bil elektrik ada 150 setiap bulan, makanan mesti 600, tapi perbelanjaan sebenar 200. Ini maksud juga yang bandingkan 150 tapi lebih besar 200. Lepas itu makanan 850. Adakah perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan seperti yang dirancang? Of course lah tidak kan. Sebab dia melebihi semua. Sebab kita punya perbelanjaan bulanan kita yang kita rancang tu kurang daripada yang perbelanjaan sebenar. Adalah lebih baik kalau kita rancang perbelanjaan bulanan kita itu, yang kita rancang tu lebih besar. Contoh kita tetapkan sini 300 contoh. Sini kita tetapkan dalam 900 contoh. Bila penjualannya sebenar, kita masih ada masih ada lebihan lagi. Sini lebihan dia 50.
Sini 100. 100 dengan 50 ini boleh digunakan di tempat lain. Adalah lebih baik kita buat begitulah contohnya. Kalau yang dirancang itu kurang, kena ubahlah. Gitu. So, ini melaksanakan pelan keuangan nih. Perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan pertambahan ke atas bil elektrik dan makanan daripada yang dirancang bagi mencapai matlamat keuangan lah. Oleh itu, Encik Yasir perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak RM50. Encik Yasir juga perlu mengurangkan jumlah perbelanjaan untuk makanan sebanyak 250. Contohnya, maksudnya kalau kita sudah rancang 150 dengan makanan 600, maksudnya duit yang lain tuh sudah kita pakai tempat lain. Macam mana lagi kamu kasih banyak di sini kan? Jadi cara lain yang perlu kita buat ialah kita kasih kurang lah, kita guna. Bil elektriknya kita tutup, kita off, kita punya kipas, kita off mana yang tidak diguna masa kita supaya dia punya mencapai 150 limit kita. Begitu. Kita kasih kurang. Oke. Itu contoh lain lah. So, semasa melaksanakan pelan keuangan, kita harus mengutamakan pembayaran belanjaan tetaplah. Ini pun sudah cukup panjang lebar cukup cakap tuh. Contohnya lewat bayar akan dikenakan. Oke. Kamu boleh baca sendiri. Aliran tunai bulanan negatif, defisit. Nah, defisit itu negatif lah. Oke, ini boleh baca sendiri. Boleh pause video ini dan baca sendirilah. Oke. Contoh 4. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga 50.000 dalam masa setahun. Dia mau beli 50.000. Beliau bercadang untuk membayar uang pendahuluan sebanyak 7.500. Sebelum ini Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kendaraan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan keuangan Puan Aminah, telah memilih tempo 7 tahun karena beliau hanya mampu membayar angsuran bulanan untuk tempo itu. So, apa maksud dia? Contohnya sini pelan keuangan dia. Pelan keuangan si Puan Aminah lah. Dia ada gaji suami dia 3.500. Lepas tu gaji dia sendiri 3.000 contohnya. Tadi 3.500. So, pendapatan pasif dia pula kosong. Dia tiada pendapatan pasif. So, total pendapatan bulanan seisi rumah tu 6.500. Suami dia campur dia lah. So, tolak simpanan tetap bulanan 10% daripada pendapatan bulanan 10%. Maksudnya 10/100 darab dengan 6.500. Oke. 6.500. Itulah. Oke. Kau akan dapat 10% dia apa? 650 lah. So, tolak simpanan untuk dana kecemasan mestilah kita ada dana kecemasan kan 100 setiap bulan. So, inilah dia akan tolak. Dia tolak daripada punya jumlah pendapatan itu dia ada 5.750. So, barulah kita ada pinjaman bulanan, angsuran kereta suami, premium insurans. Oke. Adalah dalam 2.500. So, lepas kita tolak tuh, ada lagi tidak tetap. Tadi perbelanjaan tetap, sekarang tidak tetap. Tidak tetap taska, keperluan anak-anak, utility rumah, bayaran petrol, bayar barangan dapur, bayaran tol, pemberian kepada orang tua mesti ada. So, 3.130. Terus pendapatan lepas tolak nih 3.130, yang tinggal RM120. Oke. Bagi pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan tetap bulanan dan tolak jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan untuk kita dapat bagi pendapatan lah kita. So, 10% daripada pendapatan harus disimpan sebagai simpanan sebelum berbelanja. Ini wajib. Asal kita mau belanja, kita mesti mau kira. Kita punya 10%. Oke. 10 bagi 100, contohnya darab dengan 3.000. So, setiap bulan kita mestilah simpan 300. Oke, contohnya begitu. Kita masih ada simpanan. Anda pun masih ada simpanan. Oke. So, pelan keuangan keluarga Puan Aminah dan aliran tunai yang sebenar lah. Tadi pelan keuangan kita tengok tuh. Sekarang pelan aliran tunai yang sebenar. Nah, ini dia punya aliran tunai yang sebenar 5.750. Lepas tu 2.500 jumlah pendapatan tetap bulanan. Boleh pause dan tengok sendiri ya.
Terus seterusnya kamu tengok ini. Nah, ini yang sebenar, ini yang kita rancang. So kalau kamu tengok di sini barangan dapur, tengok kita rancang 1.000 tapi kita guna cuma 900. Saran pelan keuangan Puan Aminah, perbelanjaan barangan dapur dapat dikurangkan sebanyak RM100 semasa melaksanakan pelan keuangan. Maksudnya kita rancang 1.000 tapi mungkin kita berjimat jadi terkuranglah 100. Sikap berjimat cermat Puan Aminah membawa penurunan pada perbelanjaan dapur. Aliran tunai yang positif merupakan simpanan tambahan. Ini yang baki lepas kita pakai itu semua kita ada baki 220. So 220 ini mungkinlah kita boleh buat untuk pelaburan. Maksudnya kita simpan di bank, kita kasih biar dia berbunga, simpan di ASB, amanah saham. Oke. So berdasarkan perancangan keuangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat keuangan Puan Aminah dicapai? B. Adakah Puan Aminah seorang yang bijak menguruskan keuangan? Berikan justifikasi Anda. Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan beliau? Berikan justifikasi Anda. So ini dia punya penyelesaian lah. So Puan Aminah boleh mencapai matlamat keuangan jangka pendek, yaitu membeli kereta dengan jumlah uang pendahuluan sebanyak 7.500. Dia ada pendahuluan 7.500. Lepas itu dia mesti mencapai dalam masa 1 tahun. Itu jangka pendek lah. So, simpanan bulanan 650. Dia ada simpanan bulanan kan 650, 10%. Darab dengan 12 bulan sampai 1 tahun, kita ada 7.800. So, beliau mempunyai 300. Uang pendahuluan kita mau capai 7.500. Untuk beli kereta selalunya kita untuk loan bank kita mestilah ada uang pendahuluan untuk beli kereta. So uang pendahuluan dulu kita kena cari. Itulah dia 7.800 tu mencapai 7.500. Beliau masih mempunyai lebihan 300 daripada keperluannya sebanyak 7.500. Beliau juga mempunyai lebihan 220 setiap bulan. Yang tadi kita kira kita tengok ada lebih lagi 220 untuk dihadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan di luar jangkauan. So seterusnya yang B, beliau seorang yang bijak mengurus keuangan. Of course lah kan, karena beliau berbelanja untuk keperluan asas. So beliau juga mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga mengutamakan perlindungan, yaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. Okay. So C, Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART. Kenapa? Spesifik membeli kereta yang berharga Rp50.000. Adakah dia measurable membayar uang pendahuluan sebanyak 7.500? Dia ada nilai yang perlu dibayar. So uang pendahuluan yang boleh dicapai sebanyak 7.500 dalam masa 1 tahun. Realistik, simpanan bulanan sebanyak 650 daripada jumlah pendapatan 6.500 adalah sebanyak 10% saja. Realistik lah, boleh dicapai, boleh kita percayaan. 650 kita simpan daripada kita punya pendapatan 6.500. So dalam tempo berapa? 1 tahun. Okay, easy kan? So mengkaji semula dan menyimak kemajuan. Ini kamu boleh baca sendiri. Sebenarnya saya terangkan satu contoh lah. Lepas itu baru kita masuk 10.2. Suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Dia akan naikkan gaji sebanyak 10%. Jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji Puan Aminah pada matlamat keuangan Puan Aminah? Contoh 4 dirujuk. Okey, contoh 4 dirujuk. Maksudnya yang inilah contoh 4. Okey, ini contoh 4. Ini contoh 4. Apa jadi? Kalau dia kenaikan sebanyak berapa? 10%. Kenaikan Puan Aminah 10%, dia akan darab dengan dia punya gaji suami dia lah 3.500 kan. So kenaikan sebanyak 350. So 350 tambah dia punya gaji. So inilah dia punya gaji baru dia 3.850. So apa jadi? Apabila gaji suami Puan Aminah meningkat sebanyak 10%, maka jumlah uang simpanan bank boleh ditambah. Maksudnya kita boleh simpan uang itu boleh tambah. Hal ini membantu pembelian kereta dalam jangka masa yang lebih singkat daripada setahun seperti yang dirancang. Memandangkan perbelanjaan lain adalah tetap.
Ini maksudnya kita kaji mengikut keadaan. Oke. Boleh stop dan boleh baca sendirilah. So ini kerja kamu lah. Praktis kendiri 10.1a. Soalan 1 sampai soalan berapa? Soalan 5 nih kamu boleh jawablah. Oke, antara 3 individu siapakah yang mematuhi konsep SMART? Kamu kena terangkan S itu apa, M itu apa, E apa tuh, R apa, T apa. Lepas itu berikan justifikasi kamu. Boleh stop dan jawablah. So ini kamu hantar di dalam Google Classroom nanti. Akan cikgu bukalah 10.1e. Soalan 5 ini pun perlu buat soalan 5. Oke, ini termasuk kerja cuti kamu lah nih. Oke. Soalan 5 nih. Ini termasuk. Ini soalan 5 dia ada yang ini situasi pertama, lepas itu ini ada 3 orang dia bilang kan, siapa yang menepati SMART. Kamu pilihlah, terangkan, justifikasi kenapa kau pilih itu menepati SMART. Terangkanlah kan. So, menilai kau boleh kelaksanaan pelan keuangan jangka pendek dan jangka panjang lah. Pelan keuangan yang dibina oleh seorang individu bertujuan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk membina pelan keuangan, seorang individu harus mengenal pasti sumber pendapatan yang diperoleh dan perbelanjaannya lah. So, pelan keuangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10%. Sentiasa mesti ada simpanan 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap lah. Kau mesti kasih simpan dulu 10%. Itu yang paling cekap lah. Di samping itu, pelan keuangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap seperti angsuran bulan kereta, rumah, dan bagi kad kredit lah. Ini yang utama kita akan buat. Jika wujud aliran tunai yang negatif, seorang harus membetulkan pelan keuangan dengan mengurangkan perbelanjaan yang tidak tetap. Yang tidak tetap ni maksudnya boleh dikurangkan, boleh dinaikkan mengikut keadaan semasa lah. Tapi jangan dinaikkan lah. Kalau dinaikkan tu tidak bijak sudah. So, pada masa yang sama seorang boleh menambah sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Maklumat di bawah berkaitan dengan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusuf untuk bulan Desember 2019. Contohnya, Encik Yusuf bekerja sebagai ejen insurans manakala istrinya seorang suri rumah. Mereka mempunyai 3 orang anak yang masih belajar. Ini dia punya pelan keuangan lah. Oke. Kita ada 5.000 gaji dia, gaji bersih. Lepas tu pasif kosong. Tolak 10%, sentiasa tolak 10% untuk simpan. Kita ada macam mana mau kira 10% tu 10% darab dengan 5.000 dia lah gaji dia. Gaji dia 5.000, anda darab 10%. 10 per 100 darab 5.000 kau dapat berapa? Kena ada simpanan dana kecemasan lah. 100k, 200k dana kecemasan. Lepas tu dapatlah 4.800. So, ini baki dia. Ini kalau kamu tengok di sini kosong dia punya 10%. Maksudnya dia tidak save 10%. Itu maksudnya dia tidak save 10%. Kalau bijak tu dia mesti save 10% lah. Tapi ini dia tidak save. Itulah tolak 200 ya. Baki dia ada 4.800. Lepas tu pinjaman perumahan premium insurance ada 1.000, ada 500. So dia tolak lagi 1.500. Okay. Perbelanjaan tetap bulanan 1.500, perbelanjaan tidak tetap 3.300. So 1.500 dengan 3.300. Ini kau tambah, lepas tu 4.800 tolak ini. So kita punya pendapatan lebihan atau kurangan kosong. Tiada sudah pendapatan si Encik Yusuf ni. Tiada sudah. Kosong. Semua sudah dipakai. So apa case? Encik Yusuf ingin membeli komputer yang berjenama FAS bernilai 6.000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. So, bagi pendapatan tolak jumlah perbelanjaan dia ada RM0. So, berdasarkan pelan keuangan, Encik Yusuf tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek. Oleh itu, sukar bagi Encik Yusuf mencapai matlamatnya. Anda dikehendaki membantu Encik Yusuf menyelesaikan masalah keuangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Maksudnya yang 200 DCF itu jangan guna.
So, adakah Encik Yusuf menguruskan keuangan dengan cekap? Pertama, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusuf bagi mencapai matlamatnya? Bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya? Anda dikehendaki mewujudkan pelan keuangan baru berdasarkan konsep SMART. Maksudnya buat pelan keuangan yang barulah. So, pertama, beliau tidak menguruskan keuangan dengan cekap karena wujud perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti perbelanjaan telefon, makan, minuman, serta tidak ada peleburan untuk masa depan. So, simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat. Contohnya, simpanan bulanan dia 6.000. Bagi dengan 12, sebab dia mau dalam setahun kan. So, 6.000 dalam setahun bagi 12 lah. So, satu bulan mesti dia simpan 500. Itu dia punya simpanan bulanan yang perlu lah. So, Encik Yusuf boleh menambah pendapatan dengan menjual lebih banyak produk insuran dan memperkenalkan ejen-ejen baru lah. Ini caranya. So, konsep SMART dalam pelan keuangan yang baru spesifik khusus membeli komputer. So, boleh diukur bernilai 6.000, memerlukan simpanan bulanan 500 untuk mencapai matlamat. Boleh dicapai, boleh mencapai simpanan bulanan sebanyak 500 daripada jumlah pendapatan 5.000. Bersifat realistik, 500 daripada jumlah pendapatan sebanyak 5.000 hanya merupakan 10% daripada pendapatan. So, tempoh masa setahun adalah cukup untuk mengumpul 6.000 dengan simpanan bulanan sebanyak Rm500. So, inilah kita punya pelan keuangan yang baru. Buatlah. Dia kasih masuk sudah 10%. Ya, 500. So, 4.300. So, ansuran bulanan ini tetap. Jangan ubah. So, tetap 1.500. So, yang ini yang kita boleh ubah. Nih. Makanan minuman 900. Oke. Perbelanjaan yang boleh dikurangkan nih. Nih. Melancong dengan belanja petrol boleh dikurangkan. Boleh dikurangkan. Jadi 2.800. So, pendapatan lebihan pun kosong. Simpanan Encik Yusuf 500 sebulan boleh membantu Encik Yusuf mengumpul sebanyak Rm6.000 pada hujung tahun 2020 bagi mencapai matlamat jangka pendek. Walaupun dia tiada pendapatan lebihan lah, tapi bukan negatif. Dia masih lagi positif, kosong. Alright. So, menilai keberlaksanaan pelan keuangan Encik Yusuf, setiap perancangan keuangan harus dinilai dari semasa ke semasa. Disebabkan beberapa faktor, antara faktor yang perlu diberi tumpuan oleh Encik Yusuf adalah seperti kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Hal ini secara tidak langsung boleh meningkatkan jumlah perbelanjaan lah. So, jika keadaan ini berlaku, Encik Yusuf patut mengambil langkah menambahkan pendapatan. Namun, pelan keuangan Encik Yusuf boleh mencapai matlamat karena beliau telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk melabur dalam amanah saham. So, jumlah perbelanjaan tambahan boleh diatasi dengan dividen yang diterima. Oke, ini kita punya penilaian lah. So, pelan keuangan jangka panjang. Ini tadi jangka pendek kan, sekarang jangka panjang. Oke lah, pelan jangka panjang penting seperti pelan keuangan jangka pendek. Tujuan pelan keuangan jangka panjang adalah bagi mencapai matlamat seperti yang dirancang pada peringkat awal. Pelan keuangan jangka panjang merupakan pelan keuangan yang melebihi 5 tahun seperti pendidikan untuk anak, persaraan, dan pembelian rumah lah. So, ini aspek utama yang perlu untuk jangka panjang, kadar inflasi, kadar faedah, kesehatan diri lah. So, ini kamu boleh tengok sendiri. Boleh stop dan bacalah. Oke, dan baca. So, ini contoh-contoh. Tadi sebenarnya kita huraikan tadi jangka pendek. Sekarang jangka panjang. So, Encik Syed dan istrinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan mereka berdua ialah Rm8.000. So, jumlah pendapatan tetap dan tidak tetap, jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap adalah 6.500. Mereka bercadang membeli sebuah rumah 2 tingkat yang berharga 720.000 dengan uang pendahuluan sebanyak Rm72.000. Maksudnya 720.000 ini 72.000. Maksudnya pendahuluan dia mesti capai dulu pendahuluan ini. So, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan Encik Syed dan istrinya bagi mencapai matlamat tersebut? Matlamat dia apa? Mau beli rumah lah kan yang harga 720.000. So,
Dia punya nilai yang perlu ada, dia mesti sampai 772.000 uang pendahuluan nih. So, adakah Encik Syed bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga 720.000? Berikan justifikasi Anda. Kita kena kira lah buat pelan keuangan macam biasa. So, simpanan tahunan yang perlu ialah 72.000 bahagi 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Sebab kita mau dapat dalam masa berapa? 6 tahun nih. 6 tahun kan? So, 72.000 bagi 6 tahun, kalau ada 12.000. 12.000 1 tahun. Jadi kita punya bulanan berapa? 12.000 bagi 12 bulan lah. 1.000 1 bulan. So, bagi Encik Syed, jumlah simpanan sebanyak 1.000 sebulan bagi mencapai matlamat jangka panjang, tidak sukar memandangkan jumlah pendapatan dia adalah 8.000. Dia ada 8.000. So, 1.000 mau simpan tidak masalah kan? So, tidak adakah dia bijak? Tidak. Walaupun Encik Syed boleh membayar uang pendahuluan 72.000, namun ansuran bulanan rumah perlu dibayar, membebankan beliau karena jumlah perbelanjaan adalah tinggi. Kalau 1.000 satu bulan itu sangat tinggi lah tuh. So, tidak bijak. Tidak bijak dia punya perbelanjaan inilah mau beli rumah nih. So, andaikan diri Anda ialah perunding keuangan, Encik Wong, ini kajian kisah, Encik Wong selaku ketua keluarga mengamalkan aras pendapatan dan perbelanjaan bulanan seperti yang ditunjukkan di bawah, telah datang berjumpa dengan Anda untuk membina pelan keuangan bagi membeli rumah. Oke? So, gaji Encik Wong 6.500, pendapatan pasif 500, jumlah pendapatan bulanan 7.000. Oke, pendapatan bulanan dia 7.000 sebab dia ada pasif dan gaji bersih dia. So, mestilah tolak 10%. Kalau dia tidak tolak tuh tidak bijak lah itu. So, 10% daripada 7.000 nih 650. Sentiasa ada dana kecemasan. Tidak kiralah 100 atau 200. So, 100. So, kita punya baki pendapatan 6.250. Macam mana dapat 7.000 tolak dengan kita punya inilah yang kita simpan nih. So, ini tolak perbelanjaan tetap bulanan dengan tolak jumlah perbelanjaan tidak tetap lah. Dia sentiasa ada perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tidak tetap. Ansuran pinjaman rumah, ansuran kereta. So, dia ada tolak ini. Ini campur nih. Campur nih semua 2.900. Oke, 2.900. Yang tidak tetap pula semua campur 3.350. So, tadi dia ada 6.250. So, tolak dengan 2.900 berapa? 6.000 berapa tadi? 6.250. Lepas tu tolak dengan 2.900. Kau akan dapat 3.350. Tapi 3.350 tu perbelanjaan tetap, yang tidak tetap. Jadi tolak lagi 3.350. So, kau punya pendapatan lebihan kosong. Tinggal kosong. So, soalan apa? Encik Wong bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat, manakala istrinya seorang suri rumah. Maksudnya tiada gaji lah, suri rumah. Dan mempunyai 2 orang anak yang berumur 1 dan 2 tahun. Encik Wong ingin menyimpan uang untuk pendidikan anak sebanyak 150.000 dalam masa 15 tahun. Nyata dalam masa 15 tahun dari sekarang. Anda sebagai perunding keuangan membantu Encik Wong untuk membina pelan keuangan yang boleh mencapai matlamat keuangan si Encik Wong berdasarkan daripada pelan keuangan dia yang inilah. So, macam mana kita mau buat? So, kita kena kira lah. Pertama, kita mesti kira 1 bulan tu berapa kita mau simpan. Jadi 150.000 dalam 15 tahun. Jadi 10.000 untuk 1 tahun. Kita mau simpan 1 bulan berapa? 10.000 bagi 12 bulan. Kita mesti simpan 833 ringgit poin 33 sen. So, tambahan simpanan yang diperlukan, dia simpan 650 tadi kan. So, dia mesti tambah 183 ringgit lagi. 183 ringgit. So, dari mana dia mau dapat 183 tuh? So, bagaimanakah Encik Wong boleh mencapai matlamat keuangan jangka panjang tersebut kalau dia tiada 183 nih? So, cara lain, cadangan ya. Kamu boleh cadangkan lah. Si Encik Wong boleh menambah jumlah simpanan sebanyak 183.33 bagi setiap bulan. Beliau boleh mengurangkan perbelanjaan. Pertama, yang biasa mengurangkan perbelanjaan yang tidak tetap lah, yang tujuan melancong sebanyak 25%. Oke, harus kurang lah.
Oke. Mencapai matlamat keuangan untuk menyimpan uang bagi tujuan pendidikan anak-anak. Kurangkanlah melancong. Oke. Macam cigo langsung. Kalau macam begini lagi utama lagi itu yang pendidikan anak tujuan. Ada of course lah cigo terus kasih cut langsung nih perbelanjaan melancong nih kasih kosong. Contoh ini dia kasih kurang 25% ya. So 25 bagi 100 darab 500. 500 dia simpan untuk melancongkan. So dia kasih kurang sebanyak 125. So yang perbelanjaan bulanan baru untuk melancong dia Rp375 setiap bulan. Oke. So dia simpan, dia kasih kurang 25%, tapi belum capai lagi 183, dia masih kurang lagi. So beliau juga boleh mengurangkan perbelanjaan ke atas petrol sebanyak 100 dengan berkongsi kereta dengan rekan sekerja. Dengan mengamalkan kedua langkah di atas, boleh menambah jumlah parit simpanan sebanyak 125 tambah 100 dapatlah 225. So, Encik Wong juga boleh menggunakan langkah-langkah lain dalam mengurangkan perbelanjaan tidak tetap bagi mencapai matlamat keuangan. Selain itu, Encik Wong juga boleh menambah pendapatan dengan melakukan kerja-kerja sampingan yang lain untuk mencanakan pendapatan tambahan. Encik Wong juga boleh melabur dengan menggunakan jumlah uang yang dikumpulkan pada setiap tahun supaya memperoleh pendapatan pasif, yaitu dividen dan faedah. Kamu mesti tahu dividen dan faedah, sebab tingkatan 3 dulu kamu sudah belajar dividen dan faedah. Ini pendapatan pasif sebagai tambahan kepada jumlah pendapatan lah. Oke. So inilah kita punya pelan keuangan yang baru. Kita susun 6.500 gaji campur 500 pendapatan pasif sewa bulanan, kita ada 7.000. So tetap 650 10%. So tolak simpanan 100, kita ada 6.250. So di sini yang kita akan perbelanjaan tetap bulanan jangan kurangkan, biarkan begitu 2.900. So seterusnya ini jumlah simpanan bagi 1 bulan 650 tambah 225 yang simpanan tambahan tuh dapatlah 875 yang baru kan. Ini yang lama nih. Ini yang lama tadi. So yang baru ini 875 darab 12 darab dengan 15 tahun. Oke, darab 12 untuk 1 tahun. Darab lagi 15 tahun kan. Dapatlah 157.500. So pada hakikat sebenarnya jumlah uang yang dikumpulkan adalah lebih daripada 157.500 karena simpanan tahunan di bank menawarkan faedah. Kalau kita simpan di bank, dia ada tawarkan faedah, maksudnya lebihan lah kalau kita simpan duit tuh. Kau boleh dilaksanakan pelan keuangan Encik Wong bergantung kepada faktor berikut. Kadar inflasi tidak harus melebihi kenaikan gaji. Lepas itu sewa rumah yang diterima adalah tetap. Oke, faktor-faktornya kau boleh laksanakan ya. Encik Wong sehat dan boleh meneruskan pekerjaan. Keempat, peningkatan dalam perbelanjaan boleh diatasi dengan peningkatan gaji, sewa, dan pekerja sambilan lah. 5, tidak ada perkara di luar jangkaan berlaku bagi keluarga Encik Wong yang melibatkan kos yang tinggi. Apa maksudnya luar jangkaan? Macam eksiden lah ya, eksiden ke apa-apa lah yang bala ditimpa, itu sudah kita laksanakan yang barulah. So ini kamu punya praktis 10 tadi ya, 10.1. 10.1 ada 2 yaitu E dan D ya. Silap sudah cukup sangat, bukan 10.2. 10.1 B, 10.1 E dan 10.1 B. So ini kamu kena buatlah 10.1 B, 10.1 E dengan 10.1 B. 1 2 soalan 1 2 soalan 1 dan 2 lah. Ini adalah kerja untuk hari Minggu ini, termasuk minggu kamu bercuti lah. Oke. Praktiskan diri 10.1B dan 10.1E. Kalau kamu sudah tengok video ini, kamu boleh isi kehadiran lah. Oke, kehadiran ada link, nanti cikgu bagi. So, sampai di sini saja, habis sudah bab 7. Praktis komprehensif nih, nanti cikgu kita akan buat. Kamu jawab dulu yang praktiskan diri. Praktiskan diri 10.1E dan 10.1B. Habislah bab 10. Oke, tamat sudah bab 10. So sekiranya ada masalah ataupun tidak tahu menjawab, kamu boleh PM cikgu. Ada masalah
Dan kamu boleh praktis jawab soalan-soalan yang modul JPN. Ada cikgu ada cikgu bagi di Google Classroom. Modul JPN ada banyak kan? Sudah cikgu bagi. Nota-nota pun sudah cikgu bagi. Nanti cikgu tambah lagi yang video-video lah. Alright? Nah, sampai di sini saja. Selesai sudah kita punya bab 10. Bukan bab 7 bab 10. Bab 10 sudah habis, kita follow ya step Sudah terang kamu ikut ya jalan-jalan nih. Sudah. Kamu praktis lama-lama tahu lah betul. Praktis sentiasa Oke, sampai di sini saja. Cikgu ucapkan terima kasih karena menonton video ini. Semoga dimurahkan rezeki dan isilah link tuh. Oke, alright. Thank you.